Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. 弟兄姐妹早上好， Ya, kita akan membaca satu kebenaran firman Tuhan. 让我们来阅读一段的圣经经文。 Firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal yang ke-14. Sebagian tadi sudah dibacakan di responsoria. 就是在路加福音14章，我们刚刚在起印经文已经阅读了。 Lukas 14 ayat 25 sampai ayat yang ke-35. 路加福音14章25到35节， Ayat 25 sampai 30 akan dibacakan dalam bahasa Indonesia, nanti 31 sampai selesainya akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 从25到30节我们用印尼文来念，然后在31到35节我们用中文来念。 Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya kalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya." 31到35节，或是一个王出去和别的王打仗，岂不先坐下，酌量能用1万兵去敌那领2万兵来攻打他的吗？或是不能就趁敌人还远的时候，派使者去求和稀的条款？这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。盐本是好的，盐若失味，可用什么叫它再咸呢？或用在田里，或堆在粪里，都不合适，只好丢在外面。有耳可听的，就应当听。 Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。 Bapak Ibu Saudara, ini seruan Tuhan Yesus di ayat 26 ini sangat radikal. 弟兄姐妹。 主耶稣在这个经节的呼召，可以说是非常激进的。 Mengapa Tuhan Yesus berkata seperti itu? 为什么主耶稣会这么说？ Bapak Ibu Saudara, ini dilatar belakangi oleh banyaknya orang yang begitu semangat dalam mengikut Yesus oleh karena perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. 如果我们详细的看这个背景，是因为很多的这个众人。 一直跟住耶稣，是因为他所做的一切神迹。 Banyak orang takjub dengan Yesus. 很多人羡慕主耶稣。 Dan mereka berduyun-duyun ikut Yesus juga ingin apa? Ingin mengharapkan sesuatu yang luar biasa yang mereka boleh dapatkan dari mengikut Yesus. 所以有极多人会和耶稣同行，因为他们想要从耶稣里得到些什么东西。 Maka mereka berduyun-duyun ikut Yesus. 所以他们有很多人就和耶稣同行。 Kata berduyun-duyun ini menunjukkan bahwa ada begitu banyak orang ikut Yesus pada masa itu, Bapak Ibu 这个 Saudara. 极多人的他的说法就是有很多的人。 Dan Tuhan Yesus melihat semangat mereka ikut Dia. Tuhan bukannya senang, tetapi justru Tuhan tidak senang. 当主耶稣看见那么多人跟从他的时候，他不觉得特别的开心。 Tuhan Yesus tidak happy dengan semangat seperti itu. 主耶稣不觉得这个是非常可以欢喜的事情。
Tuhan Yesus tidak mau orang-orang itu berduyun-duyun ikut dia hanya karena perbuatan-perbuatannya. 因为主耶稣不想他们跟随他，是因为他所做的一些神迹。 Tuhan Yesus menghendaki orang-orang itu mengikut dia bukan karena perbuatannya tetapi karena dirinya sendiri. Karena mereka tahu siapa Yesus dan apa yang menjadi tujuan Yesus. 主耶稣更渴慕众人跟从他、跟随他，是因为他本人他是神，而不是他所做的一切。 Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menasehati dan memperingati orang-orang yang ikut dia dengan kalimat tadi. 因此呢，主耶稣就劝他们、提醒他们， Untuk menunjukkan satu hal. 因为要对他们说一件事， Bahwa sesungguhnya ikut Yesus itu tidak sesederhana yang dipikirkan. 就是跟从主不是一个容易简单的事情。 Ikut Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak gampang Bapak Ibu Saudara. 跟从主并不容易。 Bapak Ibu, tahukah kita kalau ikut Yesus itu tidak gampang? 我们是否知道跟从耶稣是一个不容易的事？ Tidak sesederhana kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cukup hanya sampai di situ. 不仅仅只是相信接受主耶稣成为我们的救主，仅此而已。 Enggak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara. 不只是停留在那段。 Dan bahkan Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya ikut Tuhan yang tidak gampang itu sudah disampaikan oleh Alkitab di sepanjang isi Alkitab, baik di PL maupun di PB. 其实呢，在这个跟随神的这个道路，这个不简单的事情，已经在我们旧约也有曾说过了。 Saya berikan sedikit contoh. 我举一些例子， Bapak Ibu Saudara, pada zaman Israel keluar dari Mesir. 在以色列人，他们从埃及出来的时候， Itu dikatakan bahwa mereka ketika keluar itu berjumlah lebih kurang 600.000 orang laki-laki. 在那里，在圣经写到，以色列人从埃及出来的时候，有60万男人。 Mereka masuk ke Mesir itu 70 orang. 当他们居住在埃及是70人， Dan mereka tinggal di Mesir itu lebih kurang 430 tahun. 他们在埃及生活了大概有430年。 430 tahun kemudian mereka keluar dari Mesir dan di Alkitab mencatat yang keluar itu 600.000 orang laki-laki. 所以在这个430年里，当他们出埃及的时候，他们从70位人成为60万男人。 Dan kalau dicatat wanita dan anak-anaknya itu totalnya lebih kurang 2 jutaan orang. 若我们加算这个妇女孩子，可能总共约有200万人。 Dan Alkitab mencatat 圣经写到， generasi yang keluar dari Mesir ini 这个从埃及出来的这个他们的时代， yang diperkenankan masuk ke tanah perjanjian itu cuma 2 orang Bapak Ibu Saudara. 神允许进入应许之地的只有2位， Siapa? Yosua dan Kaleb. 就是耶稣亚和迦勒。 Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dari sekian banyak orang, 让我们 Tuhan hanya menemukan 2 orang benar yang diizinkan masuk. 让我们想象，从那么多的人，神只允许2个人可以进这个应许之地。 Bapak Ibu Saudara, kita mungkin sudah pernah baca kisah Nuh. 弟兄姐妹，我们也应该也看到这个挪亚的事情。 Pada zaman Nuh terjadi air bah dan seluruh umat manusia binasa. 就是在挪亚的时代，发生了这个洪水。 Tapi pernahkah kita merenungkan Bapak Ibu Saudara, dari zaman Adam sampai zaman Nuh, kira-kira pada masa itu berapa banyak manusia? 但是我们是否想过，从这个亚当的时代到这个挪亚的时代，总共有多少人在世上？ Dari zaman Adam sampai Nuh itu ada lebih kurang 1.500 sampai 2.000 tahun. 从亚当到挪亚，大约有1500到2000年。 Kalau Israel aja waktu masuk Mesir 70 orang, 430 tahun kemudian menjadi 2 juta orang. 如果从那个以色列的这个历史，在430年，我们看从70位成为这个
60万人男 Bisa 人。 kita bayangkan Bapak Ibu Saudara pada zaman Nuh itu kira-kira manusia berapa banyak? 所以我们可以想象，预测在这个挪亚的时代，是有多少人类在这个世上？ Mungkin bisa ada 4 juta, 6 juta, 8 juta orang. 可能会有这个4万人，或者是6000万人。 Dan Alkitab mencatat Tuhan hanya menemukan Nuh sebagai orang benar. 而圣经写到，上帝只发现这个挪亚成为是义人。 Dari banyaknya orang, Tuhan hanya menemukan Nuh sebagai orang benar. 在这个许多的人，上帝只发现挪亚是一位义人。 Menunjukkan betapa tidak gampangnya ikut Tuhan Bapak Ibu 这 Saudara. 表示跟随主是不容易的。 Kalau saya mau nanya, berapa banyak orang benar yang bisa kita jumpai di dalam gereja kita GMI Immanuel ini? 若我可以问大家，在我们的教会里，我们可以见到有几位义人？ Kiranya Tuhan boleh menemukan kita sebagai orang benar. 但愿神可以把我们当成义人。 Dan di zaman perjanjian baru Bapak Ibu Saudara, 在新约， Tuhan Yesus itu pernah berkata seperti ini. 主耶稣曾这么说过： Banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. 因为被招的人多，选上的人少。 Ini seruan yang sangat serius sekali Bapak Ibu Saudara. 这是非常严肃的一个警告。 Artinya apa? 这是什么意思呢？ Bisa jadi semua orang Kristen yang pernah duduk dalam bangku gereja itu belum tentu dipilih. 可以说是曾经坐在教会的基督徒，可能不被选上。 Bahkan dalam Yohanes pasal 6 ayat 66 dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. 在约翰福音第6章66节这么说： Banyak murid yang kemudian dikatakan apa? Meninggalkan Yesus karena merasa ajaran Yesus itu terlalu sulit untuk diikuti. Dan mereka kemudian apa? Memutuskan untuk berhenti ikut Yesus. 在66节这么说，从此他门徒中多有退去的，不再和他同行，因为发现主耶稣的教导是太难了。 Di dalam Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. 在使徒行传 Dikatakan bahwa Paulus itu senantiasa menguatkan hati para murid Yesus untuk bertekun dalam iman karena potensi aniaya dan sengsara yang bisa mereka alami. 在使徒行传14章22节，保罗坚固门徒的心，劝他们恒守所信的道，又说，我们进入神的国必须经历许多艰难。 Dan yang sangat serius sekali Bapak Ibu Saudara dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. 而我们看更严肃的，就是记载在马太福音第7章21到23节。 Di situ dikatakan ada orang-orang yang datang sama Yesus. 在那里说，有很多人来到主耶稣， Yang mengatakan, Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu. 他们说，主啊，我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？ Itu pelayanan yang luar biasa sekali yang dikerjakan. 那是多么伟大的服事！ Tetapi apa kata Tuhan Yesus? 但是主耶稣怎么回答他们？ Aku tidak pernah kenal kamu. 他说：“我从来不认识你们， Enyahlah engkau pembuat kejahatan. 你们这些作恶的人，离开我去吧。” Bapak Ibu Saudara, ikut Yesus itu bukan asal kita percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kemudian selesai. 弟兄姐妹，跟从耶稣，不单单只是相信、信靠、接受他成为我们的救赎主。 Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mereka yang mau ikut Yesus dan menjadi murid Yesus. 但我们必须跟从，我们必须做有几个重要的条件， Dan bukan syarat yang gampang Bapak Ibu Saudara. 而这是不是一个容易的条件？ Karena syarat-syarat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah syarat-syarat yang sangat radikal sekali. 因为主耶稣提出的条件是非常激进的条件。 Dan karena ini tidak gampang Bapak Ibu Saudara. 因为这是实在不容易， Maka sepertinya orang-orang yang mau ikut Yesus itu dituntut, bahkan setiap kita dituntut untuk berusaha memperjuangkan
bagaimana kehidupan imannya ini bisa menjadi kehidupan iman yang siap berproses, bertumbuh dan kemudian mampu menghasilkan buah-buah pertobatan. 因此呢，凡要跟从耶稣的人，他必须努力的争取如何像他们的信心成为一种预备好自己的心来耕耘成长和结果。 Kita itu dituntut oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. 因为神有对我们要求很高， Dituntut untuk membangun kehidupan iman rohani kita di hadapan Tuhan. 因为我们必须努力的来建立我们的属灵生活。 Kehidupan iman yang terus berbuah dan menghasilkan perubahan-perubahan dalam hidup kita. 就是一个在生命有不断的在增长、有结果子的生命。 Kehidupan seperti inilah yang Tuhan ingin lihat dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara, yang bisa membuat Dia senang dan bahagia melihat kita. 这样的生命是主耶稣所渴慕看见，并可以约纳的。 Dan syarat-syarat seperti inilah yang menentukan kualitas kemuridan kita sebagai orang yang mau ikut Yesus dan mau menjadi murid Yesus. 这样的条件使我们可以成为一个好基督徒的素质。 Syarat-syarat yang sesungguhnya tidak bisa kita negosiasikan, tidak bisa kita tolak, dan tidak bisa kita abaikan kalau kita mau ikut Yesus. 这些条件是我们不能拒绝，我们不能调协，或我们不能讨价还价，或者我们不能轻忽的。 Karena firman Tuhan itu jelas hari ini yang kita baca tadi. 因为我们所阅读的道是非常清楚的说到， Kalau tidak mau memikul salib, mengikut Dia, tidak dapat menjadi muridku. 若你不背起十字架跟从耶稣，那就不行了。 Dan ini tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu Saudara. 这是我们不能避免的。 Kalau kita mau menghindarinya, 若我们要避免它， kalimat Tuhan jelas. 主的话语是非常清楚。 Mereka yang mau menghindari syarat ini tidak dapat menjadi muridku. 那你们不这样行，你们不能成为我的门徒。 Lalu syarat apa yang Yesus tuntut dari para pengikutnya? 那有什么样的条件是主耶稣需要我们做的？ Merenungkan dari firman yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara. 从我们所阅读的经文， Ada 3 syarat penting yang harus kita perhatikan dan pertimbangkan untuk kita boleh layak ikut Yesus dan menjadi murid Yesus. 有3个重点，使我们可以这个配得来跟从耶稣。 Yang pertama, 第一， hidup yang memprioritaskan Yesus. 就是把耶稣成为我们优先的次序。 Kita harus mau membangun hidup yang memprioritaskan Yesus. 我们要建立一个把主耶稣成为我们优先。 Tuhan Yesus itu memberi peringatan atau nasihat yang tajam sekali bagi orang-orang yang mau mengikut Dia dan menjadi muridnya. Ia harus diprioritaskan. 所以主耶稣他是很认真的说，若你们要你们要跟从我，第一，你们要把我做首位。 Dan perlu kita tahu, Bapak Ibu Saudara, 我们必须知道， kalau kita bicara prioritas, 当我们做是最重要的、优先的。 prioritas itu bukan memilih mana yang penting dan mana yang tidak penting. 优先不说我们选择不重要和重要的来做选择。 Kalau cuman memilih mana yang penting dan tidak penting itu gampang, Bapak Ibu Saudara. 若我们只是在这个重要和不重要的事情，那就容易了。 Mana lebih penting ikut pergi ke pesta teman atau nemanin anak sakit? 去参加宴席或者照顾生病的孩子，哪个比较重要？ Gampang untuk kita putuskan. 这是我们很容易做决定的。 Tetapi prioritas itu bukan itu artinya. 但是优先，这个不是这个的意思。 Prioritas itu adalah kita disuruh memilih mana yang paling penting dari begitu banyak hal-hal penting, Bapak Ibu Saudara. 选择优先的事项是它的意思就是从所有重要的事情，我们要选一个比较重要的。 Dan oleh karena itu, memilih prioritas itu tidak gampang. 因此呢，选择优先的事项并不容易。 Tidak sedikit
orang-orang yang ketika disuruh memilih prioritas dalam hidupnya, dia bisa salah memilih. 不少人当他们面对这样的选择，他们会选错了。 Yang primary menjadi secondary. 重要的和不太重要的，他们也Yang 反了。 secondary menjadi yang primary. 那不太重要的，我们把它当成我们的优先的事情。 Satu kali di sosial media itu disebutkan, 有一次在社交媒体这么说， demi iPhone keluaran terbaru, seorang remaja wanita di China rela menjual ginjalnya. 就是为了要买一个最新款的手机，在中国的一位女孩，她愿意把她的肾卖了。 Ginjal itu vital, Bapak Ibu Saudara. 我们知道肾对我们的身体是非常重要。 iPhone itu nggak punya pun kita tetap bisa hidup. 我们若没有的这个最新款的手机，那也没关系。 Tapi bisa salah di dalam menentukan prioritas. 但是许多人往往会做出错的决定。 Bapak Ibu Saudara, kita akan memprioritaskan sesuatu ketika sesuatu itu menjadi sangat berharga dan sangat bernilai bagi hidup kita. 弟兄姐妹，若某件事对我们是非常重要、非常有价值的，那我们会把它成为我们优先的事情。 Sesuatu itu kita akan utamakan kalau sesuatu itu begitu berharga dan bernilai dalam hidup kita. 我们会先优先考虑这件事情。若我们觉得它对我们有非常大的价值， Apa yang paling berharga hari ini dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? 所以现在对我们最重要的事情是什么？ Uangkah? 金钱、 Kesehatankah? 健康吗？ Keluargakah? 家人吗？ Kekayaan? 我们的财富吗？ Jabatan? 我们的地位 Masa 吗？ depan? 我们的未来吗？ Hobi? 我们的信号吗？ Usaha kita? 我们的事业吗？ Bapak Ibu Saudara, jika dibandingkan dengan Yesus, akankah itu semua lebih bernilai daripada Yesus? 弟兄姐妹，若比起耶稣，我们是否把这些事情当作是优先呢？ Dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 44 sampai 46. 在马太福音13章44到46节， Dikatakan hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. 在44节这么说，天国好像宝贝藏在地里，人遇见了就把它藏起来，欢欢喜喜的去变卖一切所有的，买这块地。 Demi sorga dikatakan. 为了天国， Yang terpendam dalam seumpama harta yang terpendam dalam ladang. 天国好像是宝贝藏在地里。 Orang itu menjual seluruh miliknya untuk beli sorga itu, untuk beli ladang itu. 这个人变卖了他一切所有的，是来买这个非常宝贝的天国。 Apa yang paling bernilai dari hidup kita, Bapak Ibu Saudara? 那在你生命中，什么是对你最重要的？ Bapak Ibu Saudara, konteks Alkitab kita hari ini. 我们今天所看的经文， Ketika Yesus berkata di ayat yang ke-26. 在主耶稣，我们在26节读的。 Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. 人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄姐妹和自己的性命，就不能做我的门徒。 Kalimat ini dilatar belakangi oleh suatu kondisi. 这句话的背景， Pada masa itu ikut Yesus memang tidak gampang. 那时候要跟从做耶稣的门徒，并不是简单的事。 Orang-orang yang mau ikut Yesus, ia harus siap untuk dibenci, bahkan diusir dari keluarganya. 因为他们要跟从耶稣的，他们要预备心，被人憎恶，被赶出家门。 Mereka diperhadapkan dengan pilihan. 他们所面对的选择， Pilih Yesus atau keluarga. 选耶稣或者选家人。 Dan perkataan Yesus tegas dan sangat keras. 而耶稣非常严肃的警告，
Ia mau dirinya harus menjadi prioritas dan bila tidak bisa jadi murid Yesus, tidak boleh ikut Yesus. 耶稣说你要优先把我成为优先，或者你不能成为我的门徒。 Kalimat ini bukan berarti Yesus itu menyuruh orang-orang pada masa itu untuk durhaka atau melawan orang tuanya, Bapak Ibu Saudara. 其实这句话，主耶稣并不是叫我们来对我们的父母不尊重。 Mereka tetap diminta untuk bertindak bijaksana dan mendoakan dengan sangat agar orang tua mereka itu boleh mengizinkan mereka ikut Yesus. 主耶稣要他们一直在祷告里，并在行为上，他们可以尊重他们的父母。 Namun bila ternyata ini terlalu sulit dan terpaksa mereka harus memilih, maka mereka harus memilih mana yang paling bernilai bagi hidup mereka. 但如果他们被逼迫到一个情况，他们必须做一个选择的话，主耶稣要他们以智慧的心来选。 Dan Tuhan Yesus menghendaki mereka harus menjadikan Dia yang paling bernilai. 而主耶稣需要他们把主耶稣成为优先的次序。 Mereka harus memilih Dia dibandingkan keluarganya. 他们必须选主耶稣胜于他们的家人。 Ini seruan yang serius sekali, Bapak Ibu Saudara. 这是非常严肃的呼召。 Sampai Yesus memakai metafor membandingkan Dia dengan orang-orang yang sangat dikasihi. 甚至主耶稣把他和他们看重非常重要的家人来做一个比较。 Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， apa yang paling bernilai dalam hidup kita hari ini? 在你的生命中，什么对你是最重要的？ Beranikah kita memprioritaskan Yesus lebih daripada apapun? 你是否愿意把主耶稣成为优先，胜于这些事情？ Yang kedua, 第二， syarat yang Tuhan Yesus tetapkan, kita harus berani siap bayar harga dan pikul salib. 第二个条件就是我们必须勇敢死己，我们要付出代价，背起十架。 Bapak Ibu Saudara, jarang ada orang yang mau zona nyamannya itu diganggu meskipun untuk tujuan yang baik. 弟兄姐妹，很多人非常不想把这个舒适的环境，他们舒适圈来换成一个非常其实对他们是非常有益处的。 Sekalipun ia tahu itu sangat baik untuk hidupnya, untuk dirinya, namun ketika diperhadapkan dengan ada harga yang harus dibayar, orang rata-rata akan menolak. 其实，即便他们知道这个是对他们非常有利益、有益处的，但是若要他们换与他的舒适的情况来换，很多人会拒绝。 Maka tidak heran Bapak Ibu Saudara bila tidak ada satu orang pun yang secara rasional bersedia menukar apa yang menyenangkan, yang enak, yang baik dengan apa yang tidak menyenangkan, yang tidak enak dan tidak baik. 所以不奇怪，当我们知道在理性上的人，他们不想把他们这个对他们觉得愉快的事情换成不愉快的。 Tidak ada orang yang mau menukar yang bagus dengan yang jelek. 没有人想要换这个好跟不好的东西交换。 Yang menguntungkan dan yang tidak menukar yang menguntungkan dengan yang tidak menguntungkan. 他们也不想把这个对他们有利益和对他们有亏损的来交换。 Prinsip dunia ingin menambah apa yang baik dan menguntungkan, bukan mengurangi apalagi melepaskan, Bapak Ibu Saudara. 世界的原则呢，就是我们要增加对我们有利益的，而不是我们失去他们。 Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 8 berkata seperti ini. 保罗在腓立比书第2章第5到第8节这么说。 Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 腓立比书第2章第5到第8节这么说：你们当以基督耶稣的心为心，他本有神的形象，不以自己与神同等为强斗的，反倒虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。 Dan oleh dunia apa yang Yesus perbuat tersebut dikatakan apa? Sebagai kebodohan yang tidak mungkin untuk bisa dipraktekkan. Kenapa? Karena merugikan. 对于世人，主耶稣的做法，这个是非常吃亏的，而不是他们世人的做法。 Dan tidak sedikit Bapak Ibu Saudara. 不少人， Orang-orang yang melayani Tuhan selalu memperhatikan untung rugi. 服侍主的，通常他们会衡量有对他们是否有利益。 Seorang pemimpin gereja, penulis buku dan seorang teolog yang bernama Henry Nouwen. 有一个教会的领袖、作家和神学家亨利， Dia mengatakan apa yang Yesus lakukan seperti yang Paulus tulis tadi dengan satu istilah detachment. 他说，主耶稣所做的，就是照做使徒保罗所记载的，主耶稣所做的，他用这个超然这个字来形容。 Yang berarti membiarkan pergi, membiarkan hilang, melepaskan apa saja yang menarik bagi dia, demi Bapa dimuliakan, diagungkan, demi rencana Bapa digenapi. 就是他刻意的放下他所有绑他的来成就神的旨意。 Yesus melepaskan semua itu. 主耶稣放下一切， Dia melepaskan semua atribut kealahannya demi Bapa. 他放下所有天赋，因了天赋的缘故，他放下他神性的所有的属性。 Dia melepaskan semua kepopulerannya masa itu dan rela pikul salib demi pekerjaan Bapa itu boleh terlaksana dan setiap kita boleh diselamatkan. 他放下了他的身份来背起十字架，使我们可以得救，被得救。 Itu yang Yesus lakukan. 这是主耶稣所做的， Dan Yesus mau kita meneladani itu. 而主耶稣希望我们效法他。 Gak gampang Bapak Ibu Saudara. 这个是并不容易的事情， Tapi maukah kita berjuang 但是我们是否愿意这么做？ demi Yesus? 为了耶稣， Bapak Ibu Saudara, 弟兄姐妹， melepas di sini bukan berarti membuang. 在这个放弃，不是我们把它撇下。 Ketika dikatakan demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. 他说：“你们凡不这么做，你们不能成为我的门徒。” Kata melepas itu bukan berarti membuang. 这个放弃并不是你们撇下， Tetapi memiliki arti orang-orang berani meletakkan segala miliknya atau menundukkan segala miliknya itu di bawah kebesaran Tuhan. 但是把我们所有的一切放在主的脚底下。 Tidak menjadikan itu semua paling berharga, paling bernilai. 我们不把这些成为我们最重要的事情。 Bahkan ketika diperhadapkan dengan kita harus mengorbankan itu semua, kita pun rela mengorbankannya. 所以，当我们面对一个情况，就是我们必须要做一个选择，我们也不是那么难的来选择。 Mengorbankannya demi Yesus. 我们要实际是因耶稣的缘故。 Orang-orang seperti inilah yang layak untuk disebut murid, disebut pengikut Kristus. 为这样牺牲的人，他们可以配得成为主的门徒。 Yang ketiga, 第三点， yang Tuhan mau minta dari setiap kita adalah kita harus tahu tujuan hidup kita di dalam Kristus itu untuk apa. 主耶稣想要我们在我们生命中，在基督里，我们知道我们生命的目的。 Bapak Ibu Saudara, dua ilustrasi tentang membangun menara dan raja yang membuat pertimbangan untuk berperang.
弟兄姐妹，我们所阅读的就是这个要建楼和这个要打仗的王。 Artinya bukanlah untuk memberikan pilihan kepada kita untuk menerima tawaran atau syarat Yesus atau menolaknya. 这个并不是给我们一个选择，我们是否可以选要接受或者要拒绝主的。 Tetapi untuk menegaskan bahwa seruan Yesus ini adalah panggilan yang serius yang setiap orang Kristen harus memikirkannya dan tidak boleh diabaikan. 而是强调这是每个基督徒必须认真的思考这个呼召不可轻忽它。 Maka kalimat Tuhan Yesus di ayat yang terakhir itu tegas sekali. 因此呢，主耶稣在我们阅读的这个经文最后一段是非常重要的。 Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. 凡有耳可听的，就应当听。 Menyangkal diri, memikul salib, mengutamakan Yesus bukanlah sebuah pilihan dan gagasan yang populer memang. 舍己，然后背起十字架，把耶稣跟从耶稣，并不是一个非常潮流的一个选择。 Tapi ketika Yesus mengatakan ini, ia punya tujuan. 但是当主耶稣这么说，他其实是有目的的。 Dan kita harus tahu tujuan itu. 而我们必须知道这个目的。 Kenapa Tuhan minta kita pikul salib, bayar harga? 为什么主耶稣需要我们来付上代价，背起十架？ Bukanlah untuk mempersulit kita, Bapak Ibu Saudara. 不是让我们为难， Tapi supaya kita bisa jadi contoh, jadi kesaksian yang boleh memuliakan nama Tuhan, memberkati orang-orang sehingga banyak orang boleh dibawa ke hadapan Tuhan untuk diselamatkan. 而要我们成为可以成为众人的祝福的一个生活模式榜样。 Maka pertimbangan-pertimbangan yang diberikan Tuhan Yesus di Lukas 14 tadi. 所以在路加福音14章，这些我们读的， Bukanlah pertimbangan untung rugi ikut Yesus. 而不是一个我们要预算是否对我们哪一个比较有利益的来跟从耶稣， Tetapi mau menegaskan bahwa ikut Yesus tidak gampang. 而是要强调的就是跟从耶稣并不容易， Tidak boleh diremehkan. 不能轻视它。 Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. 我们必须做许多几个重要的这个服从这个条件。 Maka Bapak Ibu Saudara, 所以弟兄姐妹， pagi hari ini 今天早上 maukah kita memenuhi syarat itu? 我们是否愿意来服从做这些条件？ Demi Yesus. 因耶稣的缘故， Maukah kita 我们是否 berani belajar pikul salib? 我们愿意勇敢来背起十架？ Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus itu menyadari sekali. 弟兄姐妹，主耶稣其实是意识到， Syarat yang ia ajukan bukan syarat yang mudah. 他所说的条件并不是容易行的。 Itu sebabnya Tuhan memberikan kita untuk berproses. 所以主耶稣给我们有一个有这个成长的过程， Berproses itu artinya kita belajar, 在这个过程里，我们来学习， berusaha. 我们努力， Itulah arti pemuritan Bapak Ibu Saudara. 这就是门徒的意义。 Kita mau belajar, kita mau berusaha 我们要愿意学习、努力， untuk bisa ikut Yesus dan menjadi murid sejati. 可以跟从主、跟随主，成为主的好门徒。 Tuhan kasih kita untuk berproses. 主耶稣给我们有一个学习的过程， Dan gereja sudah memfasilitasi kita untuk proses itu. 而我们的教会也提供了很多这个让我们学习过程的一些节目活 Ada 动， komisi-komisi, 很多团契， ada pembinaan-pembinaan, 有这个辅导班， ada wadah pemuritan yang bernama Life. 有门徒班或者是生命小组，
Yang Tuhan sediakan untuk kita bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. 就是神所提供给我们，让我们可以在灵命上增长。 Dan Boksu Joshua berulang kali melalui mimbar ini mengajak setiap kita, mari kita bentuk kelompok untuk bertumbuh. 而我们的主堂牧师不断的呼吁我们大家可以在灵命上增长。 Ini anugerah Tuhan untuk kita semua, Bapak Ibu 这 Saudara. 是神所赐给我们的恩典， Karena Tuhan mau kita bertumbuh. 因为上帝要我们在灵命上 Kita 增 bisa 长， menjadi murid yang sejati. 我们可以成为神的好门徒， Kita bisa layak untuk disebut sebagai pengikut Kristus. 我们可以配得称为神的门徒。 Disinilah kebesaran Tuhan. 这是神的伟大作为。 Dia tidak membiarkan kita bertumbuh tanpa wadah, tanpa pengajaran, tanpa tuntunan. 他不让我们靠着我们自己的力量，不带领我们来，我们在我们的这个灵性的增长期 Tuhan 间。 sediakan itu semua di dalam gereja kita, Bapak Ibu Saudara. 主耶稣已经透过我们的教会来预备这些了。 Bapak Ibu Saudara, mari 弟兄姐妹，我呼吁你， kita belajar berproses. 让我们学习，我们成长。 Tidak membiarkan kekristenan kita begitu-begitu saja. 我们不让我们的灵命的属灵生命生活就只有这样而已， Mari kita buat terobosan. 让我们做一个突破。 Dunia hari ini rindu melihat contoh kesaksian dari anak-anak Tuhan yang mampu menghadirkan kebesaran Tuhan. 现在的时代，他们渴慕透过神的儿女们看到神的荣光。 Maukah kita 我们是否愿意 menyambut 来接受 pesan firman hari ini? 我们今天所阅读的经文？ Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 让我们低头，我们祷告。